Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5 perniagaan dan juga 5 PSW. Okay, untuk PDPR hari ini, cikgu akan masuk tajuk baru, bidang yang kedua iaitu bidang seni halus, tajuk 2 seni lukisan. Okay, sebelum ni pada tahun lepas kita dah belajar seni lukisan. Kita dah sentuh 8 aliran lah. 8 aliran yang pertama iaitu bermula aliran Renaissance sehingga aliran Impresionisme. Okey, jadi untuk tahun ni kita akan belajar lagi 7 aliran. Kalau tahun lepas kita bermula abad ke-14 sehingga abad ke-19, untuk tingkatan 5 kita akan fokus kepada abad ke-19 dan ke atas. Okey. Dalam seni lukisan ni ada 7 aliran lah bermula abad ke-19 iaitu aliran Fauvism, sebut betul-betul Fauvism, Cubisme, Surrealisme, aliran Ekspresionisme, aliran Ekspresionisme abstrak, aliran pop dan juga aliran op. Okey, ni 7 aliran yang perlu belajar tahulah. Okey. Sebelum tu kita tengok persepsi seni, objektif dia. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan seni lukisan barat mengikut abad dan aliran dari aspek aliran dan gaya dan juga pelukis dan karya. Maksudnya awak akan tahu pelukis dan karya dalam aliran dan gaya tertentulah. Okey. Aliran pertama iaitu aliran Fauvism. Fauvism ni bermula tahun 1900 sehingga 1910. Okey, kita tengok dia punya ciri-ciri Ciri-ciri aliran Fauvism ni. Okey, 1, menolak idea peniruan terhadap alam. 2, luahan emosi secara spontan. Yang ketiga, kebebasan untuk berekspresi hal benda yang dilukis. 4, tidak merujuk warna sebenar objek. Boleh jadi warna yang berlainan lah. Okey, 5, bentuk benda mudah dikenali. Gemar guna warna yang terang. Dan tidak natural dalam karya yang dihasilkan. Okey, so dah baca ciri-ciri ni pun kita dah tahu boleh gambarkan sedikit macam mana rupa lukisan gaya aliran Fauvism ni. Okey, antara pelopor untuk aliran ini, tokohnya adalah seperti Henri Matisse, André Derain. Sebutan tu bergantung pada orang, saya pun tak tahu dia punya sebutan yang betul lah. Okey, pelukis lain Henry Megwin, Albert Marquette, Raoul Duffy, Case Van Dogen, Jane Metzinger dan juga Alice Bailey. Itu antara pelukis untuk aliran Fauvism. Kita tengok pula contoh-contoh pelukis dan juga karya. Okey, ini Henry Megwin. Kalau tengok lukisan dia banyak dipengaruhi gaya Impresionisme. Okey, ataupun Impressionism pun kita sebut ya. Okey, antara karya dia beliau yang terkenal ialah View de Charhos pada tahun 1925, Jane Causen dan juga La Robe de Chambre Rouge. Susah nak cakap ni kan. Okey, 1902. Okey, tu contoh yang belah kanan tu Jane Causen lah. Dia punya karya, ini antara karya yang terkenal lah untuk Henry Megwin. Okey, boleh rujuk buku teks juga ya. Semua ni contoh cikgu ambil dalam buku teks. Okey, yang kedua Albert Marquette. Okey, boleh tengok contoh lukisan dia. Kita tengok contoh lukisan pun macam lakaran tak. Tapi mungkin dia ada nilai-nilai yang tersendirilah yang membuatkan lukisan dia ni terkenal. Kalau tengok contoh belah kanan tu, karya dia La Marchande. Betul ke sebutan cikgu? Sebut sendiri ya. Okey, media yang digunakan dakwat. Ingat, ini adalah karya lukisan, bukan karya catatan. Jadi ia menggunakan media kering. Dakwat termasuk dalam media kering.
Okey, yang ketiga masih sekejap lagi pelukis Albert Marquette. Kalau tengok dia suka lukis figure manusia. Okey. Seterusnya Raoul Duffy ni lukisan banyak dipengaruhi oleh Claude Monet dan juga Matisse. Tengok contoh dia, karya dia belah kanan tu. Seakan-akan tak jelas lah, betul lah aliran Fauvism ni tak jelas dia macam bebas, abstrak gitu. Okey. Jelas untuk aliran yang pertama ni. Okey, kita terus kepada aliran yang kedua iaitu ekspresionisme ataupun kita boleh sebut juga sebagai aliran ekspresionisme. 1905 sehingga 1925. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Bermula di Jerman, luahan perasaan secara spontan dan bebas, kegelisahan pelukis, kecelaruan pelukis, reaksi terhadap realiti yang dialami, imej tidak digambarkan dengan jelas, kesan emosi manusia. Kalau tengok karya ni, dia lebih kepada luahan rasa pelukis tu sendiri. Okey. Antara pelopor dia, Die Bruckberg, apa-apalah sebut sendiri ya. Cikgu pun berbelit dah lidah pagi-pagi ni nak sebut nama pelukis ni. Okey, boleh baca semua. Sebab kat sini kalau tengok ni dia bermula di Jerman. Sebab tu nama-nama pun nak kata English tak English, tapi lebih kepada pelukis dari negara Jerman lah. Okey Kita tengok contoh karya dan juga pelukis. Ernst Ludwig Kirchner. Okey. Pelukis ni menggunakan unsur seni tradisional Afrika dan juga Oceania. Lahir di Jerman dan antara karya terkenal dia Bergwald Tree, Haus Verman, Station Endeavours, In the Greenhouse. Okey, dan ada juga lukisan lain, awak boleh baca sendiri. Kalau tengok belah kanan tu, dia punya karya street scene tu antara yang terkenal lah, menggunakan media pastel pada tahun 1914. Okey. Yang kedua, Erich Heckel ni pelopor juga aliran ekspresionisme Jerman. Antara karya terkenal dia yang belah kanan kita boleh tengok Red Rider tahun 1923 menggunakan media kapur, pen dan juga dark white. Ini menggunakan multimedia lah. Dia guna pelbagai media. Okey Okey, ini pun karya Erich Heckel tadi. Okey, seterusnya karya Karl. Sebut sendirilah, cikgu pun dah berbelit lidah dah. Okey. Antara lukisan kalau tengok belah kanan tu tak jelas kan? Sebab tu dikatakan tadi ciri-ciri dia tak jelas. Lebih kepada luahan perasaan lah. Okey. Kalau agak-agak, kalau luahan ni apa dia perasaan pelukis? Cikgu rasa macam bercelaru sikit kot. Okey, lagi karya Karl tadi. Okey, yang ketiga, aliran Kubisme 1907 sehingga 1922. Okey, dia punya ciri-ciri muncul semasa modernisasi di Eropah, aliran Kubisme analitik dan aliran Kubisme sintetik. Ada dua jenis Okey, tiga, guna unsur garisan, jalinan dan perspektif. Ia seolah-olah terpisah oleh rupa geometri dan sata. Media yang biasa digunakan adalah pensel, arang dan juga pen. Teknik lukisan di silang pangkah, garisan selari dan juga gosukan. Penggunaan latar belakang objek yang bertindan dan kesan ruang yang cetek. Realism dalam bentuk geometri. Antara yang famous untuk aliran Kubisme ni ialah Pablo Picasso. Kalau search dalam internet, search Kubisme punya aliran, dia akan keluar karya-karya Pablo Picasso dan juga George Braque. Okey. Tapi yang glamournya Pablo Picasso lah. Okey, dan ada juga
pelukis-pelukis lain tadi yang kat bawah tu. Boleh baca. Okey, kita tengok karya dia. Sebab tu dikatakan terpisah. Kalau tengok contoh karya pun dia seolah-olah dipisahkan oleh garisan-garisan lah. Okey, berminat. Kalau tengok yang pertama ni, Albert Glees ni berminat dengan bidang seni dan metafizik. Karya dia yang terkenal, Waste, Toll dan juga Metanite. Allah, cikgu ni pun sebut pun tak betul dah. Okey. Rujuk buku teks. Contoh dalam buku teks pun ada. Boleh tengok secara detail lagi lah. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua pun sama. Yang ketiga, kau tengok ada pandangan perspektif sikit. Lepas tu terpisah antara satah-satah. Okey, kalau muka yang dilukis tu, kita nampak macam terpisah kan. Ada garis-garis yang dipisahkan tu. Okey, itu antara ciri untuk aliran kubisme lah. Okey, keempat, aliran Surrealisme ataupun tersebut juga Surrealism. Surrealisme mana-mana pun boleh terima. 1924 sehingga 1966. Okey, dia punya ciri-ciri bermula di Paris. Kalau tadi yang Express tadi bermula di Jerman. Kalau Surrealism ni bermula di Paris. Creativity minda bawah sedar. Maksud dia lukisan dia seolah-olah dalam mimpi lah macam tu. Tak sedar. Okey, melampaui pemikiran logik, kesan aneh, luar pemikiran manusia, ekspresi bawah sedar minda pelukis, alam khayalan yang tidak logik, objek diletak di tempat yang tidak sesuai dan dicantum ikut imajinasi. Okey, maksudnya lukisan Surrealism ni kadang-kadang kalau kita tengok tu macam lukisan tu tak sepatutnya jadi macam tu, tapi dia dilukis secara macam khayalan, secara di bawah sedar. Itu maksud dia. Seolah-olah kalau tengok objek tu seakan-akan cair, lebih kurang macam tu lah. Berlipat-lipat. Sepatutnya benda tu duduk, katakanlah rumah tu biasanya tersegam indah, kukuh. Tapi kalau aliran Surrealism ni, rumah tu seakan-akan dah cair, dah meleleh, jatuh macam tu. Cuba imagine dan tengok contoh. Kita tengok contoh. Okey, contoh. Itu seolah-olah macam orang pun ada, macam sotong pun ada. Macam badannya nak terpisah keluar pun ada. Jadi awak boleh bezakan aliran setiap karya setiap aliran tu lah. Kalau Surrealism macam mana. Sebab biasa dalam soalan dia akan bagi contoh gambar dan dia akan tanya aliran apa. Jadi kena bezakan kena tahu bezakan. Okey, ini antara contoh Andre Breton ni. Henry Roza pun sama. Bertebang-tebangan tengok tu. Bunga ke apa tu? Lady with camellia. Bunga camellia lah ni. Okey. Lagi contoh tokoh Max. Okey, yang kelima. Aliran ekspresionisme abstrak. Kalau tadi kita tengok ekspresionisme saja. Yang ni ekspresionisme abstrak. 1943 sehingga 1965. Makin menghampiri ke zaman yang lebih moden. Okey, ciri-ciri dia berkembang di Amerika Syarikat, tidak ikut gaya lukisan konvensional, lukis berdasarkan aksi pelukis. Maksudnya lukisan konvensional ni lukisan biasalah, dia tidak ikut gaya lukisan biasa. Okey, lukisan fokus aspek warna dan bentuk, dia lebih pada warna dan bentuk. Dia fokus kat situ, aksi spontan, kanvas besar, guna warna terang, luahan perasaan secara bebas dan abstrak. Pelukis guna simbol dan imej abstrak untuk menyampaikan mesej, hilang sifat realistik. Jadi, karya-karya ekspresionisme abstrak ni tidak realistik. Okey? Yang kita dah belajar masa tingkatan 4, kita tahu lukisan realistik ni macam mana. Realistik ni maksudnya dia tiru sebiji lah. Hampir sama dengan yang sebenar. Okey, antara pelukis dia, awak boleh baca, cikgu dah senaraikan belah kanan tu.
Ramai ramai. Jadi kena tahu lah, ada juga seorang artis tu, pelukis tu, dia menggunakan lebih daripada satu aliran, ada. Okey, jadi kena kenal pastilah. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, ini antara contoh ekspresionisme abstrak. Kau tengok, sekali tengok pun macam kubisme pun ada, tapi ini lebih kepada luahan emosi ataupun luahan perasaan pelukis. Dia buat secara abstrak, bebas dan tidak realistik. Ini yang dikatakan tidak realistik. Media yang digunakan adalah arang dan cat. Kita tengok contoh tu. Lee Krancer tu, dia punya karya Imperative tahun 1976. Okey, lagi satu. Apa tu? Ni kalau kita cakap, saya pun boleh buat macam gini. Tapi mungkin ada nilai-nilai yang berharga kat situ, yang tersendiri, yang membuatkan lukisan karya France ni terkenal lah. Okey, kalau tengok yang dia punya karya tu, Study for Height, straight. Menggunakan dakwat tahun 1950. Okey, lagi contoh Richard, Untitled, menggunakan crayon. Karya Richard lagi, dakwat, menggunakan media dakwat. Okey, keenam, aliran seni pop. 1950-an sehingga 1970-an. Apa ciri-ciri seni pop ni? Okey, muncul di England dan Amerika Syarikat. Seni pop adalah dari perkataan popular art. Dia singkatkan, dia jadi seni pop sahaja. Okey. Simbol dan gaya visual daripada media massa yang dikabarkan seperti surat khabar, televisyen dan iklan. Teknik lebih moden, pindahkan imej popular ke permukaan kanvas. Maksudnya guna benda-benda yang popular pada masa tu. Okey. Saiz teks yang besar, unsur garisan yang jelas sebagai representasi simbol, fokus objek consumer, objek yang kurang diberikan perhatian oleh masyarakat sebagai subjek dalam karya seni. Okey, antara pelopor dia dan pelukis ada belah kanan tu. Okey, contoh dia. Yang ni Richard Hamilton, dia punya contoh The Solomon Art Guggenheim Architects Visual. Okey, tahun 1965 menggunakan media crayon, pastel dan juga dakwat. Dia pindahkan daripada, maksudnya benda ni memang ada. Dia pindahkan di atas kanvas, dia lukis, dia jadikan sebagai lukisan seni pop. Okey, lagi contoh. Kalau tengok yang ni, lebih kepada macam kartun sikit kan. Sebab tu yang Roy Lichtenstein ni, dia, kalau tengok karya dia tu Donald Duck, lebih kepada kartun lah. Okey. David Hockney, Study of Water in a Pool. Okey, dan yang terakhir, aliran yang ketujuh, aliran seni op. Kalau tadi seni pop, yang ni seni op. Tahun 1964 sehingga ke hari inilah. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Okey, seni op tu adalah ringkasan daripada seni optikal ataupun ilusi visual. Okey, rasa pergerakan, getaran atau corak tertentu. Susunan geometri hitam putih yang boleh mengelirukan pandangan mata. Kalau kita contoh-contoh sekarang ni ada dalam komputer, dalam internet, kita dapat tengok contoh-contoh karya ilusi ni. Kita tengok seolah-olah benda tu bergerak. Maksudnya objek tu seolah-olah masuk ke dalam, ada pergerakan lah maksudnya. Okey. Guna corak geometri untuk mengubah pandangan secara visual. Imej kelihatan bergerak macam cikgu cakap tadi. Okey, pengulangan berirama, warna kontras dan lingkaran serta putaran ke dalam imej. Kalau awak nak search dalam internet, tulis je, type je seni optik
awak akan dapat tengok contoh yang pelbagai lah. Okey, bersifat abstrak, ilusi pergerakan. Kita tengok contoh dia. Okey, antara contoh-contoh Joseph Albers. Tengok contoh dia menggunakan awak dan pen. Pun sama, pelukis yang sama. Okey. Selesai untuk hari ini. Cikgu harap penerangan ni dapat membantu awak sedikit lah. Okey, untuk lebih lanjut, awak boleh baca buku teks, boleh tengok contoh-contoh, kaji karya-karya. Okey, untuk aktiviti hari ini, cikgu bagi link YouTube tapi cikgu tak pasti sama ada boleh dibuka ke tak ataupun cikgu akan hantar secara berasingan lepas ni lah. Awak baca je kat situ, buat aktiviti, ikut kreativiti. Tapi cikgu ada bagi contoh kat situ lah. Cikgu ambil video ni dari grup guru-guru PSW. So, awak boleh tengok dan awak boleh cuba buat dan hantar contoh karya kepada cikgu. Hari ni tak ada latihan dalam buku teks. Latihan latihan kertas 2 sahaja. Maksudnya latihan melukis sahaja. Awak boleh cuba. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.